kerjasama kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Kerjasama antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri penting untuk memastikan segala usaha pembangunan dapat memberikan manfaat demi kesejahteraan rakyat di seluruh negara. Kerjasama ini antaranya meliputi aspek pembangunan sosioekonomi, pemeliharaan khazanah negara, perumahan dan keselamatan. Kerjasama pembangunan sosioekonomi bagi menjayakan pembangunan sosioekonomi, kerajaan persekutuan menubuhkan agensi yang dapat memberikan bantuan kewangan dan kepakaran kepada kerajaan negeri. Kerajaan negeri pula menyediakan tanah untuk tujuan pembangunan kerana tanah adalah di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Pembangunan tanah iaitu kita berkehendakkan rakyat daripada semua lapisan menguatkan lagi daya usaha dan semangat mereka untuk berdiri atas kaki sendiri, untuk membaiki keadaan hidup mereka dengan usaha dan tenaga sendiri, dan dengan itu dapatlah kerajaan dan rakyat menghadapi bersama-sama masalah-masalah yang kita hadapi pada masa ini dan yang akan kita hadapi pada masa akan datang. Hanyalah dengan cara yang demikian dapat kita membawa negara kita pada tingkatan kemajuan yang lebih tinggi dan lebih luas lagi. Pada peringkat awal kemerdekaan, kerjasama sosioekonomi tertumpu pada pembukaan tanah baru dan pembangunan in situ. Pada tahun 1956, kerajaan persekutuan menubuhkan Federal Land Development Authority (FELDA) atau Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan untuk mengurus dan menyalurkan bantuan kewangan kepada kerajaan negeri dalam usaha melaksanakan rancangan pembangunan tanah baru. Kejayaan FELDA mendorong kerajaan persekutuan menubuhkan Federal Land Consolidation and Rehabilitation Authority (FELCRA) atau Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan pada tahun 1966 untuk menyatukan, memulihkan dan membangunkan tanah kerajaan negeri yang terbiar di seluruh negara. Pembangunan wilayah. Selepas tahun 1970, kerjasama sosioekonomi diperluas kepada pembangunan wilayah berdasarkan pembangunan kawasan. Kerajaan persekutuan membuka kawasan lebih luas di beberapa buah negeri untuk membangunkan wilayah baru. Antara agensi yang terlibat seperti Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah, KEDA, Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan, KESEDA, Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang, PERDA, Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah, KETENGAH, Lembaga Kemajuan Johor Tenggara, KEJORA dan Lembaga Kemajuan Pahang Tenggara, DARA. Manakala, agensi pembangunan yang terlibat di Sarawak seperti Lembaga Kemajuan Tanah Sarawak, LKTS, dan Lembaga Penyatuan Pemeliharaan Tanah Sarawak, SALCRA. Agensi pembangunan di Sabah pula seperti Lembaga Kemajuan Tanah Sabah, SLDB, pembangunan koridor wilayah. Selepas tahun 2005, kerjasama sosioekonomi dilaksanakan melalui pembangunan koridor wilayah berlandaskan projek pembangunan. Pembangunan koridor wilayah merupakan perancangan strategik jangka panjang yang memberikan tumpuan kepada pembangunan di negeri dan wilayah yang kurang pesat untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan negeri dan wilayah.
antara rancangan pembangunan koridor wilayah seperti Rancangan Pembangunan Iskandar 2006 atau South Johor Economic Region SJER, Rancangan Wilayah Ekonomi Koridor Utara 2007 atau Northern Corridor Economic Region NCER, Rancangan Wilayah Ekonomi Pantai Timur 2007 atau East Coast Economic Region ECER, Rancangan Koridor Tenaga Diperbaharui Sarawak 2008 atau Sarawak Corridor of Renewable Energy SCORE, Rancangan Koridor Pembangunan Sabah 2008 atau Sabah Development Corridor SDC. Kerjasama Pemuliharaan Khazanah Negara. Malaysia merupakan negara yang terkenal dengan kekayaan flora dan fauna. Bagi mengekalkan warisan biodiversiti untuk kepentingan generasi kini dan akan datang, kerajaan pada setiap peringkat bekerjasama mewujudkan rangkaian kawasan perlindungan seperti Taman Negara dan Taman Laut. Pengurusan Taman Negara. Berdasarkan Perlembagaan Persekutuan, pengurusan hidupan liar dan taman negara merupakan tanggungjawab bersama antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri. Bagi mengukuhkan kerjasama ini, Akta Perlindungan Hidupan Liar 1972, Akta 76 diwujudkan pada tahun 1972. Pada tahun 2010, akta ini digantikan dengan Akta Pemuliharaan Hidupan Liar 2010 yang dikenali sebagai Akta 716. Antara tahun 1972 hingga tahun 1978, Kerajaan Persekutuan mengambil alih pentadbiran semua Jabatan Mergastua Negeri di Semenanjung Malaysia. Jabatan Mergastua kemudiannya dinamakan sebagai Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara, Perhilitan, Semenanjung Malaysia. Pengurusan Taman Negara di Sarawak terletak di bawah pengurusan Perbadanan Perhutanan Sarawak. Manakala, Taman Negara di Sabah terletak di bawah Jabatan Hidupan Liar Sabah. Pengurusan Taman Laut. Bagi memelihara khazanah laut di negara kita, 42 buah pulau di perairan Kedah, Terengganu, Pahang, Johor, Sabah dan Labuan diwatakan sebagai taman laut sejak tahun 1994. Kerajaan Persekutuan membentuk dasar berkaitan dengan taman laut. Kerajaan negeri berkuasa terhadap pembangunan pulau. Penyelarasan pentadbiran taman laut dibuat melalui mesyuarat Majlis Penasihat Kebangsaan Taman Laut dan Rizab Laut yang dianggotai oleh Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Jabatan Taman Laut Malaysia ditubuhkan pada tahun 2007 sebagai agensi Kerajaan Persekutuan yang bertanggungjawab secara keseluruhan dalam dasar pengurusan taman laut di Malaysia. Pada tahun 2018, pengurusan taman laut dipindahkan ke Jabatan Perikanan Malaysia. Kawasan perlindungan marin di perairan Sabah pula di bawah tanggungjawab Kerajaan Negeri melalui agensinya, iaitu Taman-Taman Sabah. Kerjasama Penyediaan Perumahan Rakyat. Perumahan terletak di bawah kuasa bersama Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Pelbagai strategi dan langkah kerjasama diambil oleh kerajaan untuk memastikan rakyat dapat memiliki rumah sendiri. Perumahan awal kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan, Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri bekerjasama menyediakan perumahan kos rendah, terutamanya di kawasan bandar.
Kerajaan Persekutuan menubuhkan Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan pada tahun 1964 untuk menggiatkan usaha menyediakan perumahan kos rendah. Kerajaan negeri pula menyediakan tanah yang dijual pada harga rendah kepada Kerajaan Persekutuan untuk membina rumah. Perumahan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Selepas tahun 1970, Kerajaan Persekutuan bekerjasama dengan kerajaan negeri bagi membina rumah untuk rakyat berpendapatan rendah. Kerajaan mengenal pasti penyediaan perumahan bukan sahaja untuk menyelesaikan masalah kekurangan rumah, tetapi juga sebagai langkah menghapuskan kemiskinan. Kerajaan Persekutuan melaksanakan program Perumahan Rakyat (PPR) pada tahun 1997 untuk membina perumahan awam di seluruh negara. Kerajaan negeri menubuhkan agensi pembangunan negeri seperti Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor (PKNS) dan Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Perak untuk membina rumah bagi rakyat berpendapatan rendah. Kerajaan negeri juga memperkenalkan program Perumahan Awam Kos Rendah (PAKR) melalui peruntukan kewangan yang diterima daripada Kerajaan Persekutuan. Perumahan mampu milik. Pada tahun 2014, Majlis Perumahan Negara ditubuhkan untuk merangka strategi menyediakan perumahan mampu milik. Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri menubuhkan pelbagai agensi serta memperkenalkan program khusus untuk membolehkan golongan pertengahan memiliki rumah. Antara program peringkat persekutuan seperti Perbadanan Perumahan 1 Malaysia (PRIMA) dan Rumah Mesra Rakyat di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Antara program peringkat negeri seperti Rumah Selangor Ku di Selangor dan Rumah Mampu Milik Johor di Johor. Kerjasama menjamin keselamatan dan kedaulatan negara. Keselamatan dan pertahanan negara adalah di bawah kuasa Kerajaan Persekutuan. Pada umumnya, keselamatan dalam negeri dan ketenteraman awam di bawah tanggungjawab Kementerian Dalam Negeri. Manakala, pertahanan negara di bawah Kementerian Pertahanan. Kedua-dua aspek tersebut diselaraskan oleh Majlis Keselamatan Negara. Namun begitu, Kerajaan Persekutuan mengadakan kerjasama erat dengan kerajaan negeri untuk memastikan keselamatan rakyat dan kedaulatan negara terpelihara. Seperti mewujudkan kawasan keselamatan khas di Sarawak dan Sabah. Pemerintahan Keselamatan Daerah Rajang di Sarawak. Berikutan dengan ancaman komunis yang semakin meningkat di Sarawak, Tun Abdul Razak Hussein, Perdana Menteri Malaysia kedua, yang juga merupakan pengerusi Majlis Keselamatan Negara mengisytiharkan bahagian ketiga Sarawak sebagai Rajang Area Security Command (RASCOM) atau Pemerintahan Keselamatan Kawasan Rajang pada 26 Mac 1972. Ketua Menteri Sarawak dilantik sebagai pengarah operasi negeri dalam RASCOM. Beliau bertanggungjawab menyelaraskan fungsi dan aktiviti pasukan keselamatan dengan pejabat awam dalam kawasan RASCOM. Kerjasama Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri melalui RASCOM merupakan strategi yang berjaya memulihkan serta mengekalkan keselamatan dan keamanan di bahagian tengah Sarawak. Pada tahun 1995, RASCOM dibubarkan dan semua operasi keselamatan di Sarawak diselaraskan di bawah MKN. Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah. Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri menubuhkan Eastern Sabah Security Command (ESCOM) atau Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah
ekoran pencerobohan pengganas dari Kepulauan Sulu di Kampung Tanduo, Lahad Datu, Sabah pada 12 Februari 2013. Misi ESKOM untuk meningkatkan keselamatan kawasan timur Sabah daripada sebarang ancaman melalui kerjasama strategik antara agensi kerajaan. ESKOM bertanggungjawab mengawasi keselamatan 10 daerah di pantai timur Sabah yang dikenali sebagai Eastern Sabah Security Zone atau Zon Keselamatan Timur Sabah. Kewujudan ESKOM untuk menambah baik aspek keselamatan dan membuktikan komitmen kerajaan pada setiap peringkat dalam usaha mengembalikan semula ketenteraman demi kesejahteraan rakyat Sabah. Kerjasama kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri dalam pelbagai bentuk memperlihatkan usaha ke arah kesejahteraan rakyat. Kerjasama ini memberikan iktibar kepada kita tentang kepentingan menggembling fikiran, tenaga dan usaha untuk membangunkan negara